masuk topik-topik yang terkena, saya nak bagi pandangan saya mengenai penghakiman dan hakim-hakim di negara ini. Sedikit pandangan. Saya nak mula dengan apa yang dikatakan oleh Shakespeare lebih kurang 500 tahun dulu dalam Hamlet. Something is rotten in the state of Denmark. Di mana di negara ini sendiri beberapa tahun dulu N.H. Chan telah semasa itu dia menjadi Court of Appeal Judge dalam kes iMolek Rubber Company Limited against Insal Berhad. Mengatakan ada unsur-unsur korupsi yang terlibat dan ada hakim-hakim yang terlibat. Dan dia adalah satu di antara hakim di negara ini yang kerap kali menulis dan telah menulis beberapa buku. Saya nak quote sedikit dari seorang pengkritik mengenai buku tersebut, iaitu Judging the Judges oleh Bob Moles. Ini adalah pandangan beliau dengan izin. In this book, Justice Chan is clearly disturbed by a number of important recent cases which he believes to have been wrongly decided. Some of them involve decision of his as either a High Court or Court of Appeal judge, which have been overturned. In what follows, I have not included all of the adjectives which His Honour has used to describe the conduct of his former judicial colleagues, but I have included sufficient of them to indicate to the reader the tone of his concerns. This is important critique by a recent and very senior judge in Malaysia, one which has important implication to the rule of law. Ini adalah sedikit pandangan saya kerana kita dengar sebelah sana di mana mengatakan bila kita mengkritik apa yang dibuat oleh hakim atau kelakuan beliau, nampak-nampaknya kita tidak boleh langsung sentuh kepada hakim-hakim atau apa yang mereka buat. Itulah sebab bila hakim sendiri kritik kepada hakim yang lain, kita tahu bahawa situasi ini adalah berbeza. Satu yang betul, saya terima baik kepada rang undang-undang ini. Tapi saya nak tanya di klausa 4 di mana satu sistem yang baru dikenakan yang dicadangkan adalah di mana setiap tahun sebanyak 2% saraan amountnya akan dinaikkan kepada hakim-hakim yang bersyarat. Ini bagus. Tapi apakah rational dan realisticness kita tetapkan kepada 2%? Siapa yang membuat pengajian ini? Kalau kita tengok di UK, baru-baru ini di mana ada satu judicial and pension scheme yang telah dibuat pada tahun 2012, di mana banyak unsur-unsur mengenai kenaikan gaji, kenaikan saraan dan perkara-perkara berkaitan dengan hakim telah diambil kira. Dan saya difahamkan ini kerap kali dibuat di mana ada satu komiti yang tertentu, di mana pengajian dibuat sedalam-dalamnya mengenai hakim-hakim, kedudukan mereka di masyarakat dan kenaikan gaji dan sebagainya. Dan kenapa 2% yang dinyatakan di sana dan bukan satu amount yang lebih dari sana? Kerana saya khawatir kalau kita tengok situasi inflasi tahun dulu dan setakat ini tahun ini sampai sekarang adalah lebih kurang di antara lingkungan 3.5% ke 4%. Tetapi persepsi dan reality on the ground adalah bukan 4%, mungkin 8% atau 10%. Dan kenapa ia terikat kepada 2% kenaikan saraan setiap tahun? Ini adalah pandangan. Saya ada cakap dengan hakim-hakim di mana mereka juga hairan dengan jadual yang dikenakan ni. Nampaknya tidak setempat dengan amount yang dipatut diberi. Dan adakah kerajaan sudi atau berfikir bahawa satu komiti patut disiapkan supaya menganalisa dalam hal ini supaya gaji yang berpatutan dapat digaji saraan untuk gaji hakim-hakim yang sara, amount yang berpatutan boleh diberi. Di negara UK dan di Australia, setiap 3 tahun ada perubahan gaji dan saraan hidup mereka, dan ini lebih baik di negara-negara lain. Dan gaji yang diterima oleh hakim-hakim kita adalah bukan lumayan. Ramai di antara, kalau kita tahu, mesti tahu antara peguam-peguam
yang telah bertugas di private sebagai peguam-peguam yang mendapat pendapatannya lumayan, hampir 100,000, 200,000 satu bulan. Tetapi oleh kerana mereka ingin memberi masa dan berkhidmat sebagai hakim, mengambil jawatan tersebut. Tapi kita tu juga perlu seimbang dengan supaya mengelak situasi korupsi dan special lifestyle mereka, perlu kita memberi seimbang pendapatan yang seimbang kepada mereka. Dalam hal ini, Datuk Yang Bertuan, saya nak tanya, apakah kerajaan sedar bahawa ada cadangan bahawa gaji mereka perlu ada tax free, 100% tax free, supaya menggalakkan kita dapat hakim-hakim yang terbaik di negara ini. Kalau kita banding kepada negara Singapura dan negara-negara yang lain, gaji kerja mereka sangat beza dengan the basic salary dalam kepada hakim-hakim di negara ini. Dan juga kepada hakim-hakim di negara lain, ada beberapa insentif yang diberi bila mereka berlepas kerja sebagai hakim. Di antaranya di Amerika, Datuk Yang Bertuan, adalah mereka boleh mendapat satu pejabat di Supreme Court Judges di Amerika. Mereka ada pejabat selama-lamanya di tempat yang mana mereka bersara. Boleh menggunakan pejabat itu untuk menjalankan tugas sebagai penulis atau memberi pandangan kepada case law. Malaysia adalah satu di antara negara, Datuk Yang Bertuan, di mana hakim-hakim yang bersara tidak banyak korang terlibat dalam kerja-kerja berkaitan dengan penghakiman atau arbitration atau menulis buku-buku atau pandangan-pandangan mereka. Ini adalah satu di antara negara di mana bila hakim bersara, dia terlibat dalam bisnes, dia terlibat dalam public listed company, dia terlibat dengan syarikat-syarikat yang besar yang membayar gaji lumayan. Macam mana ini boleh jadi? Dan satu di antaranya, Datuk Yang Bertuan, adalah bekas hakim hakim besar Malaysia, Tun Zaki Azmi, yang telah bersara pada tahun 2011. Dia dengan seorang peguam Hafizam Harun yang terlibat dengan kes di negeri Perak bila mengguling kerajaan negeri Perak. Dia telah dianugerahkan kontrak Kinara Damansara Exchange Index road project. Saya difahamkan amount ni adalah lebih kurang 3 bilion ringgit. Tiba-tiba seorang hakim yang bersara boleh terlibat, ada kebolehan yang luar biasa, ada kebolehan sangat mahir untuk membuat road construction, mendapat kontrak-kontrak selepas dia bersara. Dan kita semua tahu bahawa syarikat yang mendapat itu adalah di mana isteri bekas hakim besar menjadi shareholder di sana. Dan bukankah ini sangat mencurigakan, sangat masyarakat sangat rasa tidak puas hati? Kerana macam mana seorang hakim boleh terlibat dalam bisnes selepas sahaja meletak jawatan sebagai hakim, bersara, terlibat, dan ini semua diberi, ini adalah sumbangan atau kepada sacrifices mereka supaya satu cara atau cara lain terlibat untuk menolong. Persepsi di antara masyarakat adalah hakim-hakim ini menolong, memberi decision yang baik kepada pihak-pihak yang tertentu. Dan ini adalah satu perkara yang kita patut elak. Kita patut mengelak supaya mereka tidak diberi. Saya sebelum ini ada ahli parlimen di sebelah sana mengatakan, apakah sebab kita tidak boleh membenarkan hakim-hakim yang bersara untuk bertugas sebagai seorang peguam dan sebagainya. Kata kita tak boleh ikat mereka. Tapi sebenarnya ada beberapa asas-asas yang tertentu. Satu di antaranya adalah kalau dia hakim besar atau hakim Mahkamah Persekutuan, dia menjalankan tugas sebagai peguam, ini sangat menyusahkan hakim-hakim di Mahkamah High Court, di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, di mana tak seimbang. He was higher than the judges and very uncomfortable. Itulah sebab saya difahamkan, Datuk Yang Bertuan. Saya lagi ingat Justice Pei Siew Chin
bila dia dilantik sebagai Judicial Commissioner pada tahun 84 dari Ipoh, dia ada bagi tahu bahawa dia beritahu saya dia ada satu surat yang dibuat di antara beliau dengan Lord President mengatakan bahawa jika dia retire sebagai seorang hakim, dia tidak akan terlibat sebagai seorang peguam. Walaupun kita tidak ada akta-akta tertentu betul, tetapi dari konvensi sebagainya, hakim-hakim sebenarnya patut digalakkan tidak terlibat sebagai hakim, sebagai konsultan dan sebagainya, tidak datang ke mahkamah, itu cerita lain. Itu satu dia. Nombor dua, kita patut memberi galakan kepada hakim-hakim atau sekurang-kurang bagi tahu kepada mereka, pergilah tulis buku-buku undang-undang, tulis paper-paper undang-undang, give written inputs, the growth of the law, itu yang mereka pakar. Itulah sebab mereka dilantik sebagai hakim dan sebagainya. Tiba-tiba lepas dia sara, dia menjadi ambil bisnes berbilion-bilion ringgit, semua kroni-kroni ahli politik. Inilah yang kita patut elakkan. Tak boleh kita kata tidak ada, tak tahu dan sebagainya. Dan bekas hakim besar Tun Zaki Azmi adalah satu di antara contoh yang tidak baik langsung ditunjukkan di negara ini. Masa dia menjadi hakim besar, rang undang-undang dibawa supaya dalam tempoh, walaupun dia tidak habis 5 tahun dia diberi ganjaran dan diberi allowance tertentu. Dan masa itu kita cakap bahawa itu adalah kerana Tun Zaki Azmi. Ini adalah untuk mengelak, memberi satu keutamaan kepada beliau. Dan ini sangat aneh, Datuk Yang Bertuah, kerana hanya di negara ini, kalau kita tengok di negara India, Australia, New Zealand, hakim-hakim yang bersara, apa yang mereka buat? Mereka pergi ke universiti untuk mengajar mahasiswa, memberi pandangan, terlibat dalam arbitration, terlibat dalam menulis buku-buku, terlibat dalam memberi pandangan mereka. Tetapi bukan di sini. Apa sangat aneh di sini negara ini? Lepas dia sara atau semasa dia nak sara, dia sudah nak retire, kita sudah tahu bahawa semestinya kerana dia berkelakuan baik, good boy when he was in the judicial service, maka dia dianugerah kontrak-kontrak, dapat macam-macam keuntungan yang tertentu. Ini adalah satu perkara yang kita perlu ingat kerana ini adalah terlibat dengan rang undang-undang ini. Dan Datuk Yang Di-Pertuah, semasa Datuk Tan Sri Zaki dilantik sebagai Ketua Hakim Negara, satu antara perkara dia telah sendiri kata adalah, dia kata macam ini, it's on record, saya siaki, I suspect that two high court judges are corrupted and they retired. Dan semasa dia menjadi hakim besar, tidak ada apa-apa tindakan susulan diambil terhadap dua-dua hakim tersebut. Hingga hari ini. Ini adalah perbuatan hakim besar negara. Chief Justice of this country mengatakan sedemikian. Katakan sedemikian tetapi tidak mengambil apa-apa tindakan. And semua sistem, semua hal-hal korupsi berkaitan dengan itu swept under the carpet. Tidak ada apa-apa dibuat. Ini adalah perkara yang perlu disiasat. Saya tahu strictly bukan ada kena-mengena dengan perkara yang dibahaskan hari ini. Tapi ini adalah saraan benefits mereka dan perlu diambil kira. Jangan kita mengelak dari penglibatan perkara ini. Datuk Yang Bertuah, kita dapat pada kebelakangan ini bahawa ramai di antara Judicial Commissioner, Persuruhjaya Hakim, kontrak-kontrak mereka tidak renew, atau saya difahamkan ada hakim-hakim sebelum habis kontrak 4 tahun atau 2 tahun ditukar ke tempat-tempat jauh dari tempat mereka berasal, atau dari Ipoh ke Sandakan, Kuala Lumpur ke tempat lain. Ini adalah untuk memaksa mereka resign dari servis. Tapi kita perlu fikir dalam di UK baru-baru ini, dalam satu kes O'Brien against Minister of Justice pada tahun dulu,
di mana bila di sana sistem recorder, di mana dia ada part-time hakim, tidak ada apa-apa benefit yang tertentu yang telah diberi mengikut akta undang-undang saraan. Tapi oleh kerana perkara itu telah dibawa ke Industrial Tribunal, Employment Tribunal di UK, dan Employment Tribunal telah membuat keputusan bahawa seorang recorder Dato' yang betul adalah High Court Judge atau County Court Judge yang seimbang dengan High Court Judge. Dia pun patut mendapat pension. Itu adalah pandangan Employment Tribunal. Selepas itu diapil ke Mahkamah Tinggi dan keputusan telah dibuat di mana dia terikat. Kerajaan mengaku bahawa part-time judges yang dikatakan itu patut diberi manfaat-manfaat yang sama seperti hakim-hakim yang bekerja full time. Seperti saya cadangkan kepada kerajaan, kita juga perlu fikir. Setiap kali kita kata security of tenure, permanent security of tenure kepada hakim-hakim mahkamah tinggi dan mahkamah yang lain. Tetapi kepada Pesuruhjaya tinggi tidak ada sedemikian. Mereka hanya diberi kontrak-kontrak 2 tahun, 4 tahun. Dan kita semua tahu sebelum ini ada beberapa orang berdebat mengatakan bahawa kesusahan seorang judicial commissioner untuk bila menjalankan tugas di mana dia threaten atau undermine dalam kes. Saya sendiri ada berdepan dengan beberapa Pesuruhjaya sendiri dan mereka ada kata itu adalah sedemikian, adalah betul. Ada memohon kepada saya supaya jangan menjalankan kes, kalau boleh memohon penangguhan supaya ini adalah sangat terlampau kontroversial. Saya hanya seorang judicial commissioner dan akan jadi sesuatu, saya tidak mungkin akan naikkan pangkat dan sebagainya. Yang mustahak adalah saraan yang di depan kita hari ini. Kenapa judicial commissioner tidak diambil kira? Adakah law officers atau pihak-pihak berkaitan tahu mengenai kes yang baru-baru ini di tahun dulu bulan Ogos di mana keputusan telah dibuat di UK dan macam mana kita boleh menolong dan to be fair to the judicial commissioners yang ramai di antara mereka yang pernah berkhidmat sebagai hakim mahkamah session atau private practitioners. Bukankah walaupun ada kontrak 2 tahun, lepas itu disambung kepada 4 tahun dan sebagainya yang tidak dikonfirmkan sebagai hakim, adakah saraan juga akan diberi kepada mereka atau sekurang-kurangnya kerajaan akan meneliti dalam perkara ini bermadangkan a new development of law dalam employment di negara UK di mana common law itu ada berkaitan dan yang mungkin will be persuasive yang mungkin bila kita membawa rang undang-undang ini nampaknya kita terlupa atau lepas pandang kepada satu perkara yang mustahak di mana sumbangan mereka pun banyak, mereka pun berkhidmat, ramai di antara ini adalah hakim mahkamah session dulu yang telah menjadi Pesuruhjaya dengan berharapan untuk menjadi hakim tetapi oleh kerana sebab-sebab yang tertentu tidak dapat dilantik. Maka adakah ini boleh diambil kira dan bolehkah ia dipanjangkan manfaat-manfaat ini, the benefits ini kepada judicial commissioners? Atau anda betul. Selain dari itu, saya juga ingin mengatakan mengenai fast track system yang telah diimplementasikan di mahkamah-mahkamah kita dalam beberapa tahun dulu. Ada beberapa key performance index. Nampaknya kita telah bahas banyak kali mengenai perkara ini dulu, di mana kita telah memperingatkan kerajaan dan juga pegawai penghakiman bahawa only statistics itself will not dispense justice. Substantive justice needs to be dispensed dan kita perlu ambil kira bahawa kes perlu dijalankan dan mendengar dan beri masa kepada pihak-pihak untuk menghujam, debate dan sebagainya.
Dan satu di antara perkara yang saya rasa yang telah bertukar dalam ini beberapa kebelakangan ini, saya rasa itu adalah tidak baik, adalah tidak ada nilai mengenai advocacy dalam mahkamah. Di mana nampaknya semua ni dibuat sebagai submissions in writing, submission bertulis, semua, even cross-examination. Pun saya baru-baru hadir, hakim kata, maybe you can do a outline cross-examination. Bermakna kepada outline question, you do a outline cross-examination, kerana outline examination chief, di mana jawapan-jawapan diberi, maka you boleh buat outline cross-examination. There is no more element of surprises, kebolehan advocacy digunakan terpakai sedalam-dalamnya dalam mahkamah. Ini perlu ambil kira. Saya harap jangan kita become autopilot mahkamah tinggi, mahkamah rayuan. Itu perlu terlibat. There must be more room for everybody to play. Lebih-lebih lagi dengan hakim-hakim. Saya juga nak tanya, apakah kerajaan sedar bahawa bila sesuatu rayuan dibuat dari mahkamah tinggi ke mahkamah rayuan, ia mengambil banyak masa, ada kes-kes lebih dari 1 tahun, 2 tahun, dan apa yang dibuat supaya kes ini boleh ditetapkan dan seberapa segera yang boleh. Sekarang ini berapa keskah yang tertunggak di mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan, dan saya difahamkan di mahkamah-mahkamah tinggi, semua kes-kes yang difailkan perlu dihabiskan dalam tempoh 9 bulan dari tarikh ia difailkan. Dan akhir sekali, Dato' Betul, lebih kurang 15 tahun dulu, Dato' Betul, saya ada tanya di mana Jabatan Penghakiman telah berusaha kuat dan memberi kontrak yang besar untuk membuat satu mahkamah tinggi di Teluk Intan. Masa itu saya menjadi ahli parlimen Teluk Intan. Pada masa itu saya kata, it's a white elephant. Tidak ada guna untuk membina mahkamah tinggi di Teluk Intan. Tetapi saya lagi ingat, masa itu Menteri menjawab, katakan, you don't know. Kita adalah kerajaan yang very far-sighted. Kita tahu apa yang diperlukan oleh rakyat. Maka mahkamah tinggi dibina. Walaupun tidak digunakan, dia kata. That is more, lebih kurang 12-13 tahun dulu. Sampai sekarang, Dato' Betul, mahkamah itu tidak digunakan. It has become more than white elephant. Siapa yang boleh disilapkan dalam hal ini? Adakah action diambil atau apa-apa tindakan diambil? Sekarang mahkamah itu telah diubah suai dan digunakan sebagai mahkamah session. Ini adalah satu di antara mahkamah yang dibina, yang kita tahu di kawasan saya masa itu. Sekarang baru-baru ini kita dengar di Kuantan, betul-betul dekat kawasan yang berhormat, di mana oleh kerana mahkamah kompleks mahkamah lambat dibina, lebih kurang 18 bulan, anggaran bayaran telah naik lebih kurang 50 juta dan sebagainya. Macam mana ini, apa jadi kepada defect liability period, apa terjadi kepada apa action telah ambil kepada kontraktor. Ini adalah satu antara perkara yang perlu diambil kira. Dan dalam sistem yang kita ada, Dato' Betul, kita tahu bahawa kita ada CCTV di semua mahkamah-mahkamah. Saya baru-baru ini ada di mahkamah Kampar untuk membuat inquest, kerana keluarga itu memohon servis saya lepas kes itu mula. Saya mohon kepada magistrate yang hari itu datang dari Ipoh untuk CCTV recording. Dia kata CCTV di mahkamah ini tidak berfungsi berbulan-bulan. Dan saya difahamkan ini bukan sahaja di Kampar, di rata-rata tempat. Semua sistem-sistem ini tidak berfungsi. Apa yang terjadi kepada perkara tersebut dan berapa yang kita telah biayai dan apa kita telah belajari supaya mengatasi dan membawa satu sistem yang baik. Terima kasih. Ya, setuju. Ramai lagi ya.